Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya tahun 4 subjek sirah. Buka buku sirah, buka tentang peperangan Uhud. Okay, kita terus sebab sirah ni agak panjang juga, jadi ustazah tak boleh buang masa gitu-gitu merepek meraban Jadi ustazah terus je. Okay, peperangan Uhud berlaku pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Perang Badar berlaku masa 17 Ramadan. Itu tak lama Pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijrah bersamaan dengan 23 Januari. Kenapa namanya perang Uhud? Sebab berlaku di Bukit Uhud, berhampiran di Bukit Uhud dekat kota Madinah. Ini perang keberapa? Perang kedua oleh Rasulullah SAW lepas perang Badar. Pasukan kafir, tentera kafir diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Ni dia ada. Abu Sufyan ni ada masa perang Badar Sebelum ni masa perang Badar siapa yang ketua? Abu Jahal. Lepas tu Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar. Ni Abu Sufyan pula, konco dia, geng dia pula yang jadi ketua. Sebab berlakunya perperangan ni sebab apa? Sebab kaum musyrikin ni dia nak balas dendam sebab dia kalah masa perang Badar. Itulah sebab dia. Dan dia tak nak Islam berkuasa lah. Yang paling pentingnya dia nak apa? Dia nak balas dendam. Dia nak balas dendam kepada tentera Islam sebab masa perang Badar dia kalah. Peristiwa peperangan. Ini dia. Tentera kafir Quraisy. Berapa orang tentera dia orang? 3,000. Again sekali lagi tentera dia lebih banyak daripada tentera kaum Islam, kaum muslimin. Kaum muslimin berapa? 1,000 sahaja. Yang lepas tentera dia berapa? Tentera orang kafir berapa orang? 1,000. Tentera kaum Islam, kaum muslimin 313. Ni lagi sekali beza 2,000. Okey, jadi inilah tentera Islam seramai 1,000 orang diketuai oleh Rasulullah SAW keluar dari Madinah menuju ke Bukit Uhud. Okey, di pertengahan jalan seramai 300 orang secara tiba-tiba telah menarik diri setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay, iaitu ketua orang munafik. Tengok dah lah 1,000 orang. Lepas tu 300 orang pula yang undur diri, tak nak perang. Tinggal lah berapa? 700 orang. Kenapa boleh 300 orang ni tarik diri? Sebab ada orang munafik dalam kalangan tentera orang Islam iaitu Abdullah bin Ubay. Peperangan Uhud ni peperangan yang agak sedih jugalah. Agak sedih lah, ustazah baca pun sedih ustazah. Kita tengok kenapa sedih Dah lah ada orang munafik. Sebab dalam perang ni boleh dikatakan tentera Islam teruk kena bantai dengan tentera musyrikin. Okey, seterusnya Rasulullah SAW mengatur strategi dengan menempatkan 50 pasukan pemanah di atas Bukit Uhud. Baginda juga mengarahkan tentera pemanah supaya tidak meninggalkan Bukit Uhud sama ada kalah atau menang sehingga mendapatkan arahan seterusnya. Sementara seramai 650 orang tentera Islam bertempur berhadapan secara terbuka. Okey, jadi kat sini situasinya Bukit Uhud tu nak Rasulullah letak pemanah tentera Islam kat atas ni. Rasulullah kata jangan turun. Apa-apa jadi pun jangan turun. Menang ke kalah jangan turun. Okey? Yang lain bertempur kat bawah. Okey, masa tu alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, tentera musyrikin mengalami kekalahan lepas kena bantai dengan tentera Islam. Dan diorang pun banyak yang bertempiaran lari. Ada yang lari, ada yang mengundur diri semualah. Jadi kesilapannya kat sini apa dia? Tentera pemanah dari atas Bukit Uhud tu diorang turun. Rasulullah dah kata jangan turun menang atau kalah, tapi diorang turun. Diorang turun untuk ambil apa? Ambil harta-harta benda yang ditanggalkan oleh tentera orang kafir. Tentera orang kafir memang dah kalah, dah tu dia tinggalkan
barang-barang, harta-harta rampasan perang kan. Jadi orang-orang pemanah ni, pemanah dari tentera muslimin pergi turun, degil, cakap Nabi SAW. Jadi dari situ, tengok ni. Ni Khalid Al-Walid Khalid Al-Walid masa tu belum masuk Islam lagi, menyusun strategi pasukan berkuda untuk menyerang tentera Islam dari arah belakang. Jadi sehingga pertahanan Islam mula menjadi kucar-kacir. Itulah penyebab utamalah kenapa masa tu tentera Islam hampir dikalahkan. Sebenarnya boleh dikatakan kalah jugalah sebab banyak yang dah mati. Rasulullah pun cedera teruk ramai yang cedera teruk. Jadi Khalid Al-Walid ni, dia tentera berkuda, dia atur balik pasukan tentera dia, serang daripada belakang. Serang daripada belakang. Asalnya belakang ni ada siapa? Ada pemanah tentera Islam. Tapi pemanah semua dah degil cakap Rasulullah pergi turun, ambil harta, musuh serang daripada belakang. Keadaan pun jadi kucar-kacir. Dalam kepungan hebat itu, Rasulullah SAW telah terjatuh ke dalam lubang yang digali oleh Abu Amr Ar-Rahib. Itu dia yang menyebabkan baginda mengalami kecederaan di kedua belah lututnya, pipi dan patah giginya. Kat sini Rasulullah cedera parah juga Parah sebab terjatuh sampai gigi dia patah. Isteri Abu Sufyan bin Harb yang bernama Hindun binti Utbah telah mengupah seorang hamba bernama Wahsy untuk membunuh Saidina Hamzah. Kat sini lah yang sedihnya, Saidina Hamzah lah kat sini. Abu Sufyan bin Harb ni ketua kaum kafir. Ada isteri nama dia Hindun. Hindun ni upah seorang hamba bernama Wahsy untuk bunuh Saidina Hamzah. Sebab apa? Sebab dia nak balas dendam. Dia nak balas dendam sebab kematian bapa saudara dia dalam perang Badar. Okey, Hamzah ni ada bunuh pakcik Hindun ni. Jadi Hindun ni nak balas dendam, dia suruh Wahsy bunuh Hamzah. Berjaya ke tak Wahsy bunuh Hamzah? Berjaya Wahsy dapat bunuh Hamzah. Hindun ni pun datang ke mayat Hamzah ni. Dia belah dada Hamzah, dia ambil hati Hamzah, dia kunyah. Dia kunyah hati Saidina Hamzah Saidina Hamzah pakcik Nabi ni, dia kunyah hati Hamzah ni, dia ludah balik. Betapa dia berdendam dengan Saidina Hamzah Macam tu sekali dia dendam dengan Saidina Hamzah. Dalam keadaan mencemaskan ketika dikepung oleh pasukan berkuda kafir Quraisy pimpinan Khalid Al-Walid, Rasulullah telah membangkitkan kembali semangat juang tentera Islam. Rasulullah tak mengalah dalam perang ni. Dia pun membangkitkan kembali semangat sejuang tentera Islam yang tinggal tu untuk susun strategi baru. Jadi tentera musuh ni bila tengok tentera Islam dia bangkit semula, tak nak teruskan juga perlawanan walaupun dah agak kucar-kacir masa tu. Jadi diorang pun, tentera musuh pun mengundur diri. Diorang pun berpecah belah dan mengalah lah. Diorang baliklah semula ke tempat diorang. Okey. Akhirnya pasukan tentera musuh telah berundur dan lari menyelamatkan diri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, dan janganlah kamu lemah hilang semangat dalam memburu musuh yang menceroboh itu, kerana kalau kamu menderita sakit, luka atau mati, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit seperti penderitaan kamu, sedangkan kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak mengharapkan, iaitu balasan yang baik pada hari akhirat kelak. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, ini adalah dalil Allah tak kasi berundur diri dari medan peperangan. Sebab tu Rasulullah teruskan juga walaupun masa tu keadaan umat Islam agak kritikal, tapi akhirnya musuh pun lari juga. Alhamdulillah. Okey, masa dan habis. Jadi Ustazah ada banyak lagi juga ni. Jadi Ustazah sambung kat video satu lagi Okey, nantikan.